وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا كريم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak, adik-adik, kakak-kakak yang dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam yang penuh bahagia lagi barakah. Insya-Allah kita berada di rumah Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sentiasa di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka seperti mana yang telah diwar-warkan kepada anda sekalian pada malam ini, maka sampailah jodoh kita dengan seorang ustaz yang sangat kami kasihi lagi segani. Kalau semalam siapa yang ikut di RTM ya, Forum Perdana Ehwal Islam, hari ini kita bawakannya kemari, masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah, masih lagi dalam keadaan yang penuh tenaga dan sihat walafiat, insya-Allah. Yang berbahagia yang saya kasihi lagi hormati Ustaz Badli Shah. Selamat datang Ustaz ke Masjid At-Taqwa. Saya kira dah 2 atau 3 tahun ya Ustaz tak ke sini. Ustaz masih ingat lagi ya? Insya-Allah ingat, alhamdulillah. Ya, kalau Ustaz ya, pada minggu lepas saya ingat lagi saya lihat tonton rancangan Forum Perdana Ehwal Islam ya, Ustaz bersama Ustaz Kazim, dan saya bisik-bisiklah dengan isteri saya, Ustaz, minggu depan ni dekat Masjid Taqwa, see you Ustaz. So now I see you. Alhamdulillah. Jodoh kita. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya tak nak panjang, tak nak pelengahkan lagi. Maka perbincangan ataupun perkongsian yang bakal dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Badli Shah kita berkenaan dengan anak soleh. Jadi tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Ustaz Badli Shah untuk mengambil tempat ya. Falyatafadhal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadhil saudara pengacara majlis yang saya hormati, pihak lembaga pentadbir, HOD, warga kerja dan para sukarelawan Masjid At-Taqwa. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membahaskan satu tajuk seperti yang telah diwar-warkan berkaitan dengan anak soleh. Hadirin hadirat sekalian, orang tua-tua dahulu ada merakamkan beberapa rangkap pantun menggambarkan suasana bila nak kiamat nanti. Kata orang tua-tua, apa tanda burung perpat dalam semak meremang bulu? Apa tanda kiamat dekat? Derhaka anak kepada ibu. Apa tanda burung perpat? Di atas batu jalan melonjak. Apa tanda kiamat dekat? Bertuan ibu kepada anak. Inilah fenomena yang sedang kita lihat di sekeliling kita hari ini, bagaimana anak-anak sudah mula mengkudakan ibu bapa mereka demi menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa mereka hari ini. Sebab itu saya kira tajuk anak soleh ini wajar untuk kita ulang-ulang kembali bagi memberi peringatan kepada anak-anak khususnya bahawa perbuatan-perbuatan sebegitu boleh menjatuhkan kita daripada anak soleh kepada anak yang salah. Hadirin hadirat sekalian, setiap manusia di dalam dunia ini pasti menginginkan anak yang soleh. Tidak kira siapa pun dia, hatta banduan sekalipun, hatta perompak, pencuri, orang yang korupsi, semuanya mengharapkan anak yang soleh. Apa sebab? Walaupun bapaknya jahat, kalau boleh anaknya biar al-hafiz semua, kalau boleh. Sanggup dia menghantar anaknya itu belajar Quran. Kadang-kadang maknya yang datang tu tak ada pun berpakaian macam muslimah.
rambut warna-warni, jalur gemilang, merah, biru, kuning. Tapi anak belajar Quran. Sebab naluri manusia nak anaknya itu jadi anak soleh atau solehah. Apatah lagi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada 7 amalan yang kalau kita buat boleh menjadi pencen untuk kubur kita nanti. Dia pencen ini kita dapat dalam kubur nanti lepas mati. Pertama amalannya buat masjid. Siapa buat masjid itu pencen kubur, dengan syarat selagi masjid itu berfungsi. Yang kedua mengalirkan sungai, dengan syarat selagi diminum airnya. Yang ketiga menulis mushaf atau menulis Quran, dengan syarat selagi dibaca. Itu sebab kalau ada hadirin hadirat di sini yang orang pencen banyak masa lapang, tulis Yasin tu. Tulis Yasin sambil-sambil. Sehari satu muka surat, sehari satu muka surat, cukup 80 ayat lebih, pesankan pada anak cucu. Kalau abah mati, baca yang tulisan tangan ini. Dia special sedikit, pencen dia mahal berbanding dengan pakai Yasin yang beli itu ya. Yang keempat, pencen kubur adalah menggali perigi, dengan syarat selagi digunakan. Yang kelima, mengajar ilmu, dengan syarat selagi anak murid mengamalkan. Yang keenam, menanam pokok-pokok selagi boleh dimakan oleh manusia ataupun haiwan. Saya mencadangkan tuan-tuan di Singapura ini, kalau nak pencen kubur lama, tanamlah pokok kurma. Sebab pokok kurma hidup 100 tahun. Boleh 3 generasi. Jangan tanam pokok rambutan, cepat mati. Pokok-pokok yang lain biasa 10-20 tahun dah mati. Kelapa sawit pun 30 tahun. Tapi kalau kurma itu 100 tahun. Sekarang di Ipoh dia dah ada ladang ladang penanaman pokok kurma. Bagus, dia cuaca kita di sebelah Singapura Malaysia ni boleh hidup, dan dia punya hasil boleh dapat dalam masa 3 tahun lepas menanam. Jauh lebih baik daripada tanam di Mesir. Di Mesir 7 tahun baru dapat hasil. Sini cuacanya alhamdulillah. Tapi nak tanam itu kita tak boleh tanam sendiri. Kalau boleh kena panggil yang tukang jual, dia tanamkan. Dia ada upah dia. Sebab nak tanam mesti lepas waktu subuh sampai duha. Kemudian yang kedua antara waktu asar sampai maghrib. Banyak pantang larang lah. Kena menghadap kiblat, kena ambil wudu, ada baca doa. Subkon sajalah tuan-tuan, bayar saja tanam pokok kurma. Selagi 100 tahun boleh buahnya ada, boleh dimakan, dapat pencen kubur. Pencen kubur. Yang ketujuh, amalan yang kalau kita buat jadi pencen kubur adalah meninggalkan anak yang soleh, dengan syarat kata Anas bin Malik, selagi dia itu mendoakan. Itu sebablah dalam catatan sejarah kita lihat bukan sekadar manusia biasa mengimpikan anak-anak soleh, termasuklah para anbiya, nabi-nabi pun ada yang dengan penuh rendah diri berdoa kepada Allah supaya dikurniakan anak soleh. Nah, kalau nabi pun berdoa minta anak soleh, apatah lagi kita. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa kepada Allah, dirakamkan di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Nabi Ibrahim mengulang-ulang doa ini sebab dia memang sangat kepingin memiliki anak. Setelah istrinya itu didapati memang dah tak boleh nak beranak lagi. Istrinya itu menopause sudah. Jadi kalau menopause itu tak boleh. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri tidak menopause. Dia menopause ni perempuan. Kalau laki-laki menopause. Itu sebab dia doa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Akhirnya doanya dimakbulkan oleh Allah. Bukan sekadar dapat doanya dimakbulkan dapat anak, bahkan anaknya semua soleh. Kalau kita tengok dari segi sejarah, Nabi Ibrahim ada 2 orang putera. Pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Dua-dua anaknya ini jadi Nabi. Wah, ini satu pencapaian luar biasa sekali. Tidak ada rekod para Nabi yang anaknya sampai 2 orang jadi Nabi. Tidak ada. Dalam sejarah tidak ada Nabi sehebat itu. Hatta baginda Nabi SAW tidak ada anaknya yang jadi Nabi. Tidak ada.
Nabi Sulaiman, Nabi Daud, satu orang saja anaknya dia jadi Nabi, Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Ibrahim dia ada dua anaknya, dua-dua jadi Nabi. Pernah tuan-tuan jumpa orang macam ni? Tak pernah. Ada orang kadang-kadang dia doktor, anaknya ada 5. Mungkin daripada 5 anak, seorang saja yang jadi doktor macam dia. Tapi nak 5 jadi doktor, itu impossible. Agak mustahil nak mendapatkannya. Bapa doktor, anak semua doktor, itu susah. Ada orang anaknya semua doktor, tapi dia bukan doktor. Itu yang paling ramai. Di Batu Pahat ada ibu misali. Benda tu ibu contoh, apa ke kalau di sini panggil. Dia dapat anugerah ibu contoh sebab anaknya itu 5 orang semuanya doktor. Tapi dia kerani sekolah, anaknya 5 semua jadi doktor. Pernah kami berforum bersama, dia cerita pengalaman dia. Saya ni kata dia bukan sekadar 5 orang anak saya doktor, bahkan menantu saya 5 semua doktor. Bayangkan. Dia kata kalau time giliran hari raya Aidilfitri, ada masa kena serentak jadual di Batu Pahat. Di rumah dia kadang ada masanya 10 doktor balik raya. 10 orang doktor ada di rumah dia. Saya cakap sama makcik, makcik ni lambat mati kalau macam ni. 10 doktor. Kita duduk hospital, 2 doktor pun nasib baik mau jaga. Ini 10 doktor ada. Tapi yang ibu ni dia bukan doktor, anak dia saja. Nabi Ibrahim dia Nabi, anak-anaknya itu juga adalah Nabi. Dan yang lebih menarik lagi, Nabi Ishak ini dikurniakan seorang putera. Puteranya bernama Yakub, pun Nabi juga, Nabi Yakub. Yakub pula ada 12 orang anak. Salah seorang anak laki-lakinya nama Yusuf, pun Nabi juga. Bayangkan keturunan Nabi Ibrahim itu semua direct, semua Nabi. Luar biasa sekali. Kemudian daripada keturunan Ishak ini juga telah melahirkan ramai juga Nabi-Nabi yang lain. Nabi Shu'aib, Ayub, Zulkifli, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya dan Isa alaihi mussalatu wassalam. Dan daripada jalur keturunan Nabi Ismail melahirkan pula seorang Nabi yang begitu kita kasihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim doanya memang dimakbulkan betul. Dia berdoa mendapat anak dan zuriat keturunan yang baik-baik. Begitu juga Allah rakamkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 38, Nabi Zakaria alaihissalam juga tidak ketinggalan berdoa minta anak soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tuhan, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Dan Nabi Zakaria juga dikurniakan anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu juga Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kepada anak Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dia ada anaknya bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia doakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyakkanlah harta dan anaknya, berkatilah apa yang engkau kurniakan kepadanya. Nabi tolong doakan kepada Ummu Sulaim untuk dapat anak soleh. Dan Anas bin Malik memang menjadi seorang anak yang soleh. Bahkan dia diambil menjadi setiausaha sulit kepada baginda Nabi SAW. Artinya hadirin hadirat, kalau nak dapat anak soleh, kita perlu berdoa. Kalau tak doa, tak dapat. Doalah supaya dapat anak soleh. Doa betul-betul. Sedangkan para nabi pun doa, apatah lagi kita orang biasa. Doakan, minta ya Allah jadikanlah aku anak yang soleh. Sebab itu doa ini bukan sekadar mengangkat tangan berdoa, ya Allah jadikan anakku anak soleh. Termasuk percakapan dengan anak-anak boleh menjadi doa. Kalau kita sumpah anak kita bongok misalnya, bongoklah anak kita nanti. Tapi kalau kita selalu sebut engkau ni budak baik, solehlah budak itu nanti. Sebab itu hati-hati bila marah kepada anak-anak. Jangan terkeluar daripada mulut mak bapak perkataan yang boleh menjahanamkan kehidupan anak-anak.
Kerana itu juga doa. Itu sebab orang tua-tua kita dahulu, kalau anak-anaknya nakal, dia paling marah pun dia kata, bertuah punya budak. Bertuah juga. Padahal habis dah pinggan dia baling pecah macam-macam. Bertuah punya budak. Kenapakah begitu? Dia tak sanggup nak menyebut perkataan yang tidak baik. Kerana itu jadi doa. Jangan disebutkan. Walaupun anak kita macam setan ni rojim sekalipun, jangan disebut, kamu ni macam setan. Tak boleh. Kenapa orang tua-tua dulu sebut bertuah? Bertuah punya budak. Mudah-mudahan anak kita nanti jadi hebat macam hang tuah. Sebab asyik melompat sana sini macam Tarzan, kita doalah mudah-mudahan jadi hang tuah. Jadi panglima, pendekar, mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Mudah-mudahan begitu. Macam orang Melayu, dia panggil hang tuah, dia panggil bertuah punya budak. Kalau orang Arab, kalau anaknya nakal, dia sebut apa? Bahalul punya budak. Dia lain dengan kita. Tuan-tuan jangan ingat bahalul itu sumpah. Tak.